Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Pada minggu ini, cikgu akan menyampaikan tajuk Kehidupan Manusia Zaman Prasejarah. Standard pelajaran 3.1.3 dan K3.1.6. Murid-murid boleh merujuk buku teks halaman 78 dan 79. Kehidupan manusia zaman prasejarah, perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi manusia zaman prasejarah menjadikan kehidupan mereka semakin baik bagi menghadapi perubahan persekitaran. Jadi murid-murid, dalam tajuk ini, murid-murid akan melihat perkembangan manusia zaman prasejarah bermula dari zaman Paleolitik, kemudian Mesolitik, masuk Neolitik dan juga zaman logam. Kita akan melihat bagaimana manusia ni, kehidupan manusia berkembang dari masa ke semasa. Kehidupan manusia zaman prasejarah boleh kita lihat dari dua aspek kegiatan yang mereka lakukan, iaitu A. Kegiatan sosial dan B. Kegiatan ekonomi. Jadi dalam tajuk ini nanti murid-murid akan mengetahui ataupun mempelajari kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah di keempat-empat zaman, ya. Kemudian kita akan melihat pula kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat zaman prasejarah tersebut. Okey, yang pertama kita lihat kegiatan sosial zaman prasejarah. Kegiatan sosial zaman Paleolitik, manusia pada zaman ini hidup secara nomad ataupun berpindah randah dalam kelompok kecil. Maksudnya mereka tinggal dalam kelompok kecil. Kemudian manusia zaman Paleolitik juga menjadikan gua-gua yang ada di kawasan hutan ataupun bukit sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian manusia zaman Paleolitik juga sudah mampu menghasilkan api untuk menghalau binatang buas. Biasanya api ini dinyalakan di pintu gua supaya apa? Supaya binatang buas tidak masuk ke kediaman mereka, iaitu gua. Mari kita lihat pula kegiatan sosial pada zaman Mesolitik. Pada masa ini, pada zaman Mesolitik ni, manusia hidup secara nomad dan kelompok kecil, sama seperti kehidupan manusia zaman Paleolitik. Manusia zaman Mesolitik ni juga tinggal di dalam gua, tetapi ada sebahagian daripada mereka sudah mula tinggal di pesisir pantai dan muara sungai. Ini kerana biasanya sumber makanan banyak terdapat di pesisir pantai dan sungai. Jadi manusia zaman prasejarah ni akan tinggal di kawasan tempat yang mempunyai makanan yang banyak. Kemudian bila dah habis sumber makanan di kawasan tersebut, mereka akan berpindah ke tempat lain. Sebab tu yang pertama tadi kan, manusia zaman ini hidup secara nomad, maksudnya berpindah randah. Bila dah habis makanan,
ataupun berlakunya kematian, biasanya dua perkara ni. Okey, yang pertama kehabisan makanan, yang kedua berlakunya kematian. Jadi masyarakat kelompok kecil ni zaman Paleolitik dan juga Mesolitik akan berpindah ke tempat lain, ke tempat yang baru. Okey, yang seterusnya kegiatan sosial zaman prasejarah, zaman Neolitik. Neolitik, pada masa ini manusia hidup menetap dalam kelompok yang besar. Kalau dua zaman tadi manusia hidup dalam kelompok yang kecil, tapi zaman Neolitik ni manusia sudah mula berkembang dan hidup secara dalam kelompok yang besar. Manusia pada zaman ini dah mula membina pertempatan, maksudnya kampung. Kampung, kalau dulu kelompok kecil, ahli keluarga je kan, ahli keluarga hidup kelompok-kelompok kecil. Dua zaman tu, zaman Paleolitik dan Mesolitik. Tapi zaman Neolitik ni manusia sudah mula membina pertempatan, maksudnya kampung. Kampung-kampung, kampung kalau sekarang dikatakan kampung lah. Dan mereka membina pertempatan di lembah sungai dan pesisir pantai. Maksudnya masa ni manusia dah pandai membina rumah kan. Kalau dua zaman sebelum ni manusia tinggal di dalam gua. Kemudian zaman Mesolitik tu sudah ada yang pandai membina rumah sebab mereka tinggal di pesisir pantai dan juga sungai. Dan zaman Neolitik ni kehidupan manusia ni lebih baik kerana mereka sudah pandai membina rumah dan tinggal membina pertempatan di lembah sungai dan juga pesisir pantai. Okey, seterusnya kegiatan sosial pada zaman logam. Pada zaman logam manusia sedikit maju, lebih sedikit maju. Manusia mula menetap dalam kelompok yang lebih besar. Kalau tadi kelompok zaman Neolitik itu dah besar sikit daripada zaman Paleolitik dan juga Mesolitik. Tapi pada zaman logam ni kehidupan manusia lebih besar. Maksudnya sudah membina kerajaan, sampai membina kerajaan. Kalau dulu kampung je kan, pertempatan kecil-kecil, kampung-kampung je. Sekarang dah pandai, dah mula hidup menetap dalam kelompok yang besar. Maksudnya sudah mampu membina kerajaan. Kemudian mempunyai ketua sebagai pemimpin. Pada masa ini juga manusia sudah mula mahukan seseorang untuk mengetuai mereka, dan ada orang ni yang kuat, yang berkuasa ni sudah ada keinginan untuk menguasai kelompok mereka. Sebab tu manusia zaman logam ni sudah ada manusia yang menjadi ketua kepada masyarakat mereka. Yang ketiga, pada manusia zaman Neolitik juga, zaman logam ni juga sudah mengamalkan adat dan upacaranya yang lebih tersusun. Biasanya upacara masyarakat dahulu dan sekarang ni biasanya upacara yang melibatkan perkahwinan dan juga kematian. Adat dan upacaranya lebih tersusun. Okey, kita lihat glosari, maksudnya kamus, lebih kurang kamus maksud nomad. Tadi cikgu dah cakapkan di awal tadi, nomad ni bermaksud berpindah randah. Jadi di sini maksud nomad ialah kumpulan masyarakat yang selalu berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang cikgu cakap tadi, masyarakat prasejarah ni dia pindah jika berlaku dua perkara. Biasanya berlaku dua perkara, yang zaman Paleolitik dan juga Mesolitik tadi, disebabkan oleh pertama, sumber makanan dah habis, tempat tinggal mereka tu sumber makanan dah habis, dah tiada. Kedua, berlakunya kematian, mereka pindah ke tempat lain.
Okey, mari kita lihat pula kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Okey, zaman Paleolitik, kegiatan ekonomi zaman Paleolitik. Pada masa ini, manusia menggunakan peralatan daripada batu. Maksudnya dia nampak batu tu dia gunakan sebagai senjata ataupun alatan. Batu-batu yang tajam, ambil secara terus, fizikal 100% macam tu kan, macam tiada perubahan. Mereka gunakan terus batu yang dijumpai ataupun yang dicari. Manusia zaman Paleolitik juga pekerjaan utamanya adalah mengutip hasil hutan dan juga memburu haiwan. Manusia zaman Paleolitik ni bekerja sebagai pengutip hasil hutan dan memburu haiwan ni, bekerja secara bersama-sama dalam kelompok kecil tadi kan. Zaman Paleolitik ni manusia hidup dalam kelompok kecil. Jadi mereka bekerja dalam kelompok kecil ni, pergi bersama-sama mengutip hasil hutan dan juga memburu haiwan. Kemudian mereka berkongsi makanan hasil dari yang mereka usahakan tadi tu. Yang kedua, kegiatan ekonomi manusia zaman Mesolitik. Pada zaman Mesolitik, manusia menggunakan peralatan batu yang lebih baik buatannya. Kalau tadi zaman Paleolitik tu agak kasar, batu-batunya, alat yang digunakannya agak kasar, kerana 100% apa yang dijumpai ataupun apa yang didapati dari sumber sekeliling mereka. Kemudian zaman Mesolitiknya, batunya lebih baik buatannya. Maksudnya mereka ni dah pandai mengubah batu-batuan yang dijadikan alat tu, yang mereka buat sebagai alat ataupun senjata tu, mereka buat penambahbaikan supaya lebih cantik dari zaman sebelumnya. Pekerjaan utama masyarakat zaman Mesolitik ni mengutip hasil hutan, memburu haiwan, sama juga seperti zaman Paleolitik. Tetapi manusia zaman Mesolitik ni sudah pandai menangkap ikan. Sebab tu semasa kamu belajar tadi dalam kegiatan sosial tadi, manusia zaman Mesolitik ni tinggal di pesisir pantai dan juga lembah sungai. Kerana manusia pada zaman Mesolitik ni sudah pandai menangkap ikan, jadi penambahan satu pekerjaan baru, iaitu menangkap ikan. Pada zaman Paleolitik itu manusia belum mengetahui cara-cara untuk menangkap ikan. Zaman Mesolitik juga masih berlaku perkongsian makanan. Sebab mereka hidup dalam kelompok kecil. Mereka pergi melakukan pekerjaan mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan juga menangkap ikan tu secara bersama-sama, dan mereka berkongsi makanan hasil yang mereka dapat. Maksudnya mereka tak ada simpanan lagi, tak pandai menyimpan lagi makanan ni untuk masa depan kan. Macam kita sekarang kan. Macam kita, kalau tengok mak ayah kamu beli beras tu, kegunaannya sampai seminggu, 2 minggu, sebulan kan. Makanan yang ada dalam rumah tu, stok makanan yang ada dalam rumah. Tapi manusia zaman Mesolitik dan Paleolitik ni belum lagi menyimpan makanan untuk digunakan pada masa hadapan. Jadi mereka bekerja pada hari itu, mereka pergi memburu pada hari itu, dapat makanan, mereka berkongsi makan dan habiskan pada masa itu juga. Sebab tu mereka berkongsi makanan, mereka lakukan pekerjaan bersama-sama. Okey, kegiatan ekonomi zaman Neolitik pula.
Okay. Pada masa ini manusia menggunakan peralatan daripada batu yang lebih kemas, dilicinkan dan mempunyai pelbagai fungsi. Kalau zaman Paleolitik, kasar batu yang digunakan tu kasar ataupun 100% apa yang ditemui. Zaman Mesolitik, mereka dah pandai ubah sikit, dah pandai bentuk sikit, tapi masih lagi kasar, tapi lebih baik daripada peralatan batu zaman Paleolitik. Zaman Neolitik ni lebih cantik, lebih kemas, lebih licin, lebih bulat, kan, dan mempunyai pelbagai fungsi. Kalau zaman dua zaman sebelumnya hanya digunakan untuk memotong daging, kan, untuk memotong kulit haiwan, itu je kan fungsi dia, terhad. Tapi zaman Neolitik ni lebih banyak fungsi, mungkin dijadikan tukul, hammer, kan, ataupun kapak, penumbuk, lesung dan sebagainya. Maksudnya kepelbagaian fungsi tu. Yang kedua, manusia zaman Neolitik ni sudah pandai bercucuk tanam. Ada penambahan tadi, kan. Yang zaman Mesolitik mengutip hasil hutan, memburu haiwan dan juga menangkap ikan. Sekarang manusia zaman Neolitik ni sudah pandai bercucuk tanam. Menangkap ikan, menternak haiwan dan pandai menghasilkan tembikar tanah. Dah pandai buat peralatan tembikar daripada tanah. Yang ketiga, manusia zaman Neolitik menjalankan aktiviti perdagangan secara tukar barang dan pengkhususan kerja. Pada zaman Neolitik ni, kalau mereka sudah ada pengasingan kerja, kan, sebab tadi sudah ada yang bercucuk tanam, yang menangkap ikan, yang menternak haiwan dan yang membuat tembikar. Jadi manusia pada zaman ni sudah ada pengasingan kerja, dah tak lakukan kerja sama-sama, pergi memburu sama-sama, kan, mengutip hasil hutan sama-sama, menangkap ikan sama-sama. Berlaku pembahagian kerja, dan masa inilah berlakunya pertukaran aktiviti perdagangan secara tukar barang ataupun sistem barter, kan. Kalau pembuat tembikar nak ikan, dia pergi tukar barang dengan nelayan yang tangkap ikan, kan, orang yang pergi tangkap ikan. Kalau yang tangkap ikan, yang ada ikan, rasa nak hasil hutan, dia pergi tukar dengan orang yang mengutip hasil hutan tadi, kan. Begitulah sistem yang mereka gunakan, iaitu perdagangan secara tukar barang. Apa yang mereka miliki yang lebih, mereka akan tukar dengan orang lain yang mempunyai lebih barang yang mereka usahakan tadi. Okey, zaman logam, kegiatan ekonomi zaman logam pula. Pada masa ini, manusia menggunakan peralatan yang diperbuat daripada logam. Manusia dah pandai membentuk logam, melebur logam untuk menghasilkan alatan dan juga senjata. Pada masa ini juga berlakunya perdagangan dan pelayaran yang menjadi aktiviti utama masyarakat zaman logam. Maksudnya manusia dah pandai membina kapal untuk berlayar, membawa hasil dagangan mereka. Yang ketiga, aktiviti manusia pada zaman logam ni melakukan aktiviti secara tukar barang yang lebih besar, sebab mereka pergi berdagang ke tempat lain. Jadi mereka tukar barang, mereka ambil barang dari tempat mereka ni, yang tempat tinggal mereka pergi tempat lain,
Kemudian mereka tukar barang dengan hasil tempat lain, hasil tempat lain kan. Yang tak ada hasil tempat lain, barang tu tak ada tempat mereka kan. Sama juga tempat lain tu kan. Dia akan menukar barang yang tak ada di tempatnya. Jadi perkembangan kegiatan manusia ni semakin besar, pertukaran barang ni semakin besar. Yang keempat, manusia zaman ini menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Kalau zaman Neolitik tadi, zaman Neolitik tadi, manusia hidup lebih dalam kelompok yang besar, dalam kelompok yang besar. Sekarang ni manusia zaman logam mula menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar, sebab mereka sudah ada kerajaan-kerajaan sendiri, kerajaan-kerajaan sendiri, ada ketua-ketuanya sendiri, ada raja-rajanya sendiri. Kemudian mereka menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar, maksudnya hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Okey, baiklah murid-murid, apa yang murid-murid belajar tentang kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat prasejarah, bagaimana mereka berubah apabila persekitaran mereka berubah. Jadi mereka seiring perubahan yang mereka lakukan tu, seiring dengan perubahan zaman, sebab tu mereka berkembang, dari zaman Paleolitik, kemudian zaman Mesolitik, zaman Neolitik, kemudian zaman logam. Semakin maju, manusia semakin maju, sehinggalah sekarang perkembangan tu berlaku, sehinggalah sekarang manusia menjadi semakin maju. Jadi apa yang pengajaran yang boleh kita dapat dari pelajaran kegiatan sosial dan juga ekonomi masyarakat prasejarah ni ialah tentang sikap kita dalam menghadapi perubahan persekitaran. Jadi kalau kita tak berubah, bermaksud kita akan ketinggalan, dan kita tak akan maju, kita akan berada di takuk yang sama. Jadi sikap yang perlu ada ialah, yang pertama, kita mesti peka dengan perubahan yang berlaku pada persekitaran. Maksudnya kita kena ambil tahu perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran kita. Contohnya sekarang kan, persekitaran kita sudah berubah sejak berlakunya pandemik COVID-19. Jadi kita mengamalkan normal baru kan, yang tak pernah kita lakukan sebelum ni. Sebelum berlakunya pandemik, kita bebas bergerak ke mana-mana, bebas melakukan apa saja. Kemudian di masuknya era pandemik ni, berlaku perubahan yang mengejutkan. Kita dah tak boleh keluar, kita nak keluar pakai penutup hidung. Jadi yang ni lah, perkara-perkara ni lah yang kita perlu kena peka dengan perubahan-perubahan yang berlaku pada persekitaran kita kan. Yang kedua, berdikari. Kena berdikari, jangan terlalu bergantung pada orang, pada ibu bapa. Contohnya kamu kan 100% bergantung pada ibu bapa kan. Sebenarnya masih ada ruang yang perlu kamu elakkan bergantung 100% dengan ibu bapa kan. Ada perkara-perkara yang perlu kamu buat sendiri. Jangan bebankan bebanan orang tua kita, ibu bapa kita kan. Ada perkara yang perlu kamu lakukannya sendiri. Yang ni dinamakan sebagai berdikari. Yang ketiga, kita mesti bijak meneroka sumber alam. Tadi manusia zaman prasejarah kan, mereka
menjadikan batu sebagai alatan kan. Pada zaman Paleolitik contohnya kan, menggunakan batu yang tajam sebagai senjata. Kemudian zaman Mesolitik mereka ubah suai sedikit batu tersebut. Kemudian zaman Neolitik, batu yang dijadikan alatan semakin cantik kan, semakin cantik. Kemudian zaman logam, mereka perubahan daripada penggunaan alatan daripada batu kepada logam. Maksudnya mereka ni sudah pandai bijak meneroka sumber alam. Sama juga macam kita kan. Sikap yang perlu ada ialah kita mesti bijak meneroka sumber alam. Kerana sumber alam di sekeliling kita ni masih banyak dan masih belum diteroka sepenuhnya. Yang keempat, kita mestilah mencuba sesuatu yang baru. Macam kita dah belajar 4 zaman tadi. Manusia zaman Paleolitik hanya melakukan kegiatan mengutip hasil hutan dan memburu. Kemudian Mesolitik tambah kepada menangkap ikan. Kemudian Neolitik kepada menanam tanaman, menternak haiwan, membuat tembikar. Kemudian zaman logam menghasilkan alatan daripada logam kan. Jadi mencuba sesuatu yang baru. Yang kelima, mencipta inovasi baru daripada sumber alam. Yang cikgu cakap tadi kan, batu yang dijadikan alatan ataupun senjata. Mereka melakukan inovasi terhadap batu tersebut kan, daripada yang tak cantik kemudian cantik sikit, kemudian jadi bertambah cantik zaman Neolitik, kemudian zaman logam, benda yang alat yang sama tapi menggunakan bahan logam kan. Yang ketujuh, hidup bersatu padu dalam masyarakat. Maksudnya macam tadi zaman prasejarah tadi, manusia zaman Paleolitik lebih kepada individu dan kelompok kecil, kelompok ahli keluarga. Kemudian Mesolitik, diri sendiri pada individu, kelompok kecil, ahli keluarga yang terdekat. Kemudian ahli keluarga sikit-sikit yang berkait dengan kekeluargaan juga, tapi kelompoknya lebih besar sikit daripada Paleolitik tapi masih kecil. Kemudian zaman Neolitik dah pandai membina perkampungan, pertempatan. Maksudnya mereka sudah bersatu di situ. Kemudian zaman logam dah bina kerajaan, dah pandai bina kerajaan dan melakukan hubungan dengan kerajaan luar. Maksudnya mereka hidup bersatu padu, untuk membangunkan negara. Sama juga dengan kita kan. Sekarang zaman situasi pandemik memerlukan kita bersatu hati bersama-sama melawan virus ni kan. Kalau kita berpecah belah, cikgu rasa virus ni pun sukar untuk kita hapuskan kan. Sebab masing-masing mementingkan diri sendiri. Yang ni nak patuh SOP, yang ni tak nak patuh SOP, yang sana tunggu dan lihat. Jadi susah. Jadi apa yang perlu kita buat, sikap yang perlu ada dalam menghadapi perubahan persekitaran ni ialah kita mesti hidup bersatu padu dalam masyarakat. Okey, kesimpulannya murid-murid, perubahan dan kesinambungan zaman prasejarah membawa kesan yang besar dalam kehidupan manusia. Manusia prasejarah bijak dan kreatif menggunakan sumber alam untuk meneruskan kehidupan. Sama macam yang kita belajar sebelum ni tentang berkait dengan sikap yang perlu ada dalam menghadapi perubahan persekitaran. Okey. Seterusnya latihan di rumah. Murid-murid boleh screenshot ataupun boleh tengok lampiran yang cikgu
bagi, yang cikgu beri dalam grup. Murid-murid lukis peta pelbagai alih ni, screenshot, kemudian lukis. Yang ni maklumatnya ada dalam buku teks, dalam buku teks halaman 78 dan 79, sama saja. Tak screenshot pun tak apa, tapi cikgu nak bentuk macam ni kan. Maklumat zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam ni maklumatnya sama seperti dalam buku teks. Okey, yang ni yang kedua. Yang tadi yang kegiatan sosial yang peta pelbagai alih yang kedua adalah kegiatan ekonomi zaman prasejarah. Kemudian ada soalan yang bawah tu, manusia zaman Paleolitik dan Mesolitik hidup secara nomad dalam kelompok kecil. Jadi nomad dalam ayat di atas bermaksud, maksudnya apa? Tadi kan cikgu dah nyatakan berkali-kali maksud nomad. Jadi kamu boleh memberikan maksud nomad yang sebetulnya, seperti yang kamu baca dalam buku teks dan juga mendengar apa yang cikgu sampaikan. Soalan yang kedua, berikan 3 sikap yang perlu kita ada sebagai persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran. Yang cikgu bagi 7 sikap tadi tu adalah pendapat cikgu. Kamu boleh nyatakan pendapat kamu sendiri, sikap yang perlu ada untuk menghadapi perubahan persekitaran. Tak semestinya terikat pada 7 sikap yang cikgu senaraikan tadi ya. Kamu juga boleh berikan pendapat sikap apa yang perlu ada dalam kita menghadapi perubahan persekitaran. Baiklah murid-murid, itu sahaja pengajaran dan pembelajaran sejarah pada minggu ini. Cikgu harap kamu dapat sesuatu, dapat belajar sesuatu pada hari ini. Itu saja, sekian, terima kasih.